Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis dan juga pengurusi masjid ataupun surau, ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan berbicara tentang huru-hara di akhir zaman yang berlaku ni, khususnya apabila dapat gambar Kaabah tidak ada orang tawaf. Saya tengok ramai orang hantar gambar, nak pasti benda tu berlaku ke tidak. Kita kata benda tu sudah berlaku sebagaimana yang telah ditularkan, memang berlaku sungguh lah. Ana pada peringkat awalnya tak apa-apa nak percaya juga. Tengok mungkin orang-orang duk, kan budak-budak sekarang ni dia cerdik, dia duk main internet tu, dia boleh je tukar kepala orang, dia boleh tukar. Buah kena kosong dataran Kaabah tu senang je bagi dia. Tak? Dia ambil gambar kosong letak situ. Apabila Syekh Abdul Rahman As-Sudais keluarkan kenyataan bahawa itu adalah langkah-langkah penjagaan keselamatan. Orang suka langkah keselamatan tu, tapi mereka tak boleh terima kenapa sampai tak boleh tawaf di bawah tu, kan? Itu dia panggil benda yang pelik berlaku. Maka para jemaah sekalian, kita lihat apabila dunia ini semakin ujung, maka banyak benda-benda yang berlaku yang di luar daripada jangkaan kita. Apabila kita rasa pelik, nah, semuanya benda ni akan berlaku, benda yang pelik-pelik berlaku. Di antara apabila berlaku macam ni, virus corona ni, dulu orang dengar kereta ya corona, tak? Bila mari virus ni habis pakat takut berlaku. Kereta corona ada lagi sama kita ni? Ada lagi yang simpan, buat kenangan khazanah tak? Tapi bila mari virus corona ni, orang tak tahu nak pergi mana, habis kena corona habis. Orang nak pergi, orang duk Mekah tidak dibenarkan untuk pergi buat umrah. Orang nak pergi umrah lagi tak dapat. Hak duk dalam Mekah dah pun tidak dibenarkan. Ini arahan yang terbaru, khususnya semalam 5 hari bulan 3 2020. Maknanya satu kejutan lah. Semua orang tengok terkejut. Dia kata kenapa kosong. Maka para jemaah sekalian, itu adalah merupakan suatu perkara yang kita kena ambil pengajaran. Beberapa orang pendakwah telah keluar beberapa nasihat ataupun garis panduan. Dia kata apabila berlakunya ancaman ataupun fitnah seperti ini, bagaimana sikap kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya tengok respon orang macam-macam. Dia kata masjid haram kena tutup, sibuk. Masjid tepi rumah dia kosong, tak pergi. Sedap juga dia punya sindir tak? Ini kadang-kadang budak-budak buat sindiran ni, kena kan kita? Tak? Dia kata masjid haram tutup, kau sibuk. Kita duduk sini, duduk Malaysia. Tak? Masjid tepi rumah kau tu tak pernah tutup pun kau tak sampai. Jadi dia panggil ayat dia tu kadang-kadang agak orang panggil sinis juga, supaya kita nak faham. Tak? Bila di sebuah masjid di Pahang, solat subuh berjamaah penuh orang masjid, habis pakat duk share, hebat-hebat. Yang duk share hebat tu dia subuh esok tak pergi juga. Maka kita mengatakan Islam kita ini agama amali, bukan semata-mata agama teori sajalah. Sewaktu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluar oleh seorang sahabat nama dia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Dia punya hadis, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya.
orang yang beribadat bila ketika huru-hara. Al-ibadatu fil harji, mana ketika berlakunya huru-hara kita boleh beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Pahala dia, Nabi sallallahu beritahu, kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepada aku. Mana bukan hijrah daripada kampung kita pergi ke mana-mana negeri, bukan berhijrah daripada tempat itu tempat ini nak pergi sana sini, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri satu hadis, kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepada aku. Maknanya hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar, kan? Hijrah kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa pahala dia begitu besar diberi? Kenapa orang yang apa ni, di saat orang sibuk-sibuk ni kita diminta supaya melakukan ibadat pada saat itu? Sebab apa? Kata di para ulama, waktu orang sibuk tu orang tak akan ibadat. Jarang orang nak dapat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pengalaman kami dulu, iaitu sewaktu berlakunya banjir. Ingat ada tahun 2014 berlaku banjir di tempat kita. Masya Allah, tabarakallah, imam beritahu penuh orang dalam masjid sebab rumah dia tergelar air. Itu puncanya. Ingat penuh orang masjid pergi duk solat kan. Jadi dia kata penuh orang dalam masjid ni sebab apa? Sebab rumah dia dah tak ada lagi. Rumah dia sudah tidak ada. Maka pada saat itu mereka terpaksa duduk di masjid. Tapi waktu solat kebetulan orang mari bagi berah, bagi bantuan, habis dalam masjid tak ada orang. Yang adanya imam dengan ahli jemaah yang biasa ada. Ini kita kata itu yang menunjukkan bahawa beribadat waktu susah, waktu huru-hara, jarang orang yang boleh melakukannya. Kita ni tak usah kata huru-hara lah para jemaah sekalian. Waktu kita kenduri kahwin anak pun kadang-kadang ada orang mesej, "Ustaz, saya nak kenduri kahwin anak ni." Habis nak jemput saya ke? Kita ingat nak panggil je. Dia kata kalau ustaz nak mari dipersilakan. Dia tahu dah tak mari sebab jauh. Sebab saya bagi syarat dah, kalau nak orang jauh-jauh, orang di KL nak panggil saya di Kelantan, sekali dengan kad jemputan tu tiket kapal terbang. Baru betul dia tu. Ni bagi kad saja nanya mengembara beratus kilometer dah. Dia kata nak tanya soalan satu je. Apa yang nak tanya? Dia kata saya nak tanya boleh tak boleh saya jamak solat. Saya kata saya tak jumpa lagi dalam kitab jamak solat kenduri kahwin, tak ada. Yang ada jamak solat ni orang musafir ya, orang dalam keadaan masyakkah yang begitu dahsyat. Dia kata tak masyakkah kau. Dia kata masyakkah apa? Majlis makan apa yang masyakkahnya? Orang mari, kalau kita nak suruh selesai masalah kita supaya orang nampak kita duduk solat, mudah ya tuan-tuan. Buat macam mana? Kita tepi kemah kita tu, kita buat satu kemah kosong lagi, surau tulis kat situ. Macam mana? Masuk orang azan di masjid, kita pun qomat sini. Imam tuan rumah solat sini, kalau orang mari sampai, "Mana tuan rumah?" "Duduk solat." "Oh," dia kata, "saya belum solat lagi." Sela sekali. Pernah dah orang buat. Dia kata, "Ustaz, tak sedut buat kemah-kemah lah. Sekarang ni 2-3 tempat dah saya pergi orang panggil. Kan masjid-masjid kita ni, surau-surau kita, dia ada dewan. Betul tak? Tak tahu, surau kita ada dewan untuk kenduri-kenduri. Belum lagi. Mungkin tak cukup kawasan. Setengah surau dia ada dewan. Hok duk makan situ dengan orang dalam dengan orang duk solat dalam masjid, berapa ramai? Hok duk makan, patutnya berhentilah sekejap dah. Pause. Beri laluan solat berjamaah. Macam mana agak? Kau orang lari ke? Kita kata tuan-tuan yang baru nak makan dipersilakan ke masjid awal. Tuan-tuan yang baru nak makan dipersilakan surau dulu, sebab kita nak solat berjamaah, lepas tu baru kita mari sama-sama kita makan tengah hari di sini. Agak-agaknya orang lari ke tak lari? Lari ke tak pernah orang buat? Ini kita nak buat ni. Takkan tak boleh buat sekali. Ataupun sewa di surau tu sebab lebih murah daripada sewa di hotel. Maknanya kita tidak bersedia untuk menjadikan majlis kita ni sebagai medan dakwah yang kita boleh gerakkan orang boleh solat berjamaah walaupun di saat waktu sedang demikian. Baiklah, apa kata ulama?
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni al-ibadatu. Al-ibadatu iaitulah melakukan ibadat. Semua jenis ibadat lah. Zikirnya, baca Qurannya, solatnya. Fil harji, ketika huru-hara. Hari ni tuan-tuan, kalau kita nak kata virus corona ni huru-hara ke tak huru-hara? Ke tak huru-hara? Turun ke airport tadi, sunyi airport. Tak ada orang. Mana orang tak mula tak berjalan, takut nak mari dah. Sebab macam-macam takut ni. Sebab dia punya virus ni, kalau salam orang tak boleh. Sampai orang nak jumpa dengan kawan, nak bersalam pun takut sehari baru ni. Salam ke tak salam ni? Takut nak bersalam sebab apa? Takut berjangkit. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, nanti di akhir kita akan sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan kena kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala cuma al-wiqayah, dalam bahasa Arab kata al-wiqayah, maksud wiqayah ni mengambil penjagaan, mengambil, orang panggil perhatian, berhati-hati supaya kita tidak kena. Itu penting. Dah. Tapi sampai mereka takut nak, kenapa tak pergi masjid tu? Takut berjangkit. Agak berat juga tu. Mula-mula keluar virus dulu, kan, dia kata Kementerian Kesihatan keluar. Saya tengok, saya membaca juga dekat masjid, arahan-arahan supaya jangan berkumpul ramai, jangan pergi tempat orang ramai. Jadi budak-budak ni buat taklik kat bawah, buat huraian kat bawah. Dia kata tempat orang tak ramai di mana? Masjid dengan surau. Dia perli juga. Jadi jangan pergi di pasar, pergi ke masjid. Akhir sekali masjid pun tak pergi, pasar pun tak pergi, dua-dua tak pergi. Kita kata rugi terus, kan? Maka al-ibadatu, segala jenis ibadat. Segala jenis ibadat, perkara-perkara yang kita lakukan ibadat itu tak termasuklah. Solat lah, kalau kita kata solat ni yang paling ketara, sebab orang berkumpul, kan? Solat orang berkumpul. Terutama sekali solatul jamaah, solat secara berjamaah. Tapi yang ketara benar hari ni para jemaah sekalian, solat di Masjid Haram. Ni saf, kalau tengok dalam kapek baru di Masjid Nabi, sah dia pun jarak jauh-jauh. Sampai orang duduk perli, dia kata, imam kena tukar dia punya peristiharan. Tuan-tuan rapat-rapatkan saf. Sekarang ni pula imam kena kata, tuan-tuan jauhkan saf. Saya pun tak, saya pening sungguh. Betul-betul lah Nabi kata al-ibadatu fil harji. Tak ada imam. Subuh tadi, tengah hari tadi, imam masih lagi istihar, istau i'tadilu, penuh saf dan rapat saf. Cuma dia jarakkan sikit. Jarakkan sikit, bukan mana tak rapat. Kita sah ni rapat gini ke rapat gini saf. Jadi kena faham. Jangan mudah suka-suka. Dia ada benda yang orang boleh buat perli main. Tetapi kadang-kadang perli tu menyentuh kesucian agama itu sendiri. Mana ada imam, tuan-tuan, dulu kita kata rapatkan saf, sekarang ni jarakkan saf. Tak adalah. Ini orang tak nak ibadat dah. Orang tak nak ibadat tu cari masalah apa-apa. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, al-ibadatu fil harj. Al-harj di sini Imam Nawawi kata apa? Dia kata al-fitnatu wa ayyamul fitan. Ketika berlakunya fitnah dan hari-hari Allah Taala bagi ujian kepada kita. Mungkin berlakunya peperangan, berlakunya perkara-perkara yang tidak jelas. Ia kata ikhtilati umurin nas. Bercampur habis dah keadaan manusia ni, kita pun tak tahu. Yang mana betul, yang mana salah, yang mana macam-macam mana, tak jumpa cari. Ketika berlakunya peperangan, ketika yang berlaku ketakutan, ketika yang berlakunya fauda tu orang panggil huru-hara. Dari sudut ekonominya tak menentu, dari sudut masyarakat pun kita tak tahu siapa yang mula jadi. Sebahagiannya ada zaman kita hari ni, siapa yang merintah sekarang ni, siapa yang rakyat, siapa yang ketua. Masing-masing mendakwa ini semua. Ada pintu pandang, macam-macam pintu dah ada. Ini pun fauda. Dia panggil dalam keadaan fauda. Kita pun kadang-kadang duduk sibuk dengan pintu belakang ke depan, nak baca Quran pun tak sempat. Berlaku tak berlaku? Nak berzikir, Allahu Akbar, berapa puluh kali dah saya ijazah zikir 4 kalimah dulu. Malam ni nak tanya lagi, kau tak perlu tanya dah. Tanya lagi. Zikir 4 kalimah tu ingat tak ingat? Cuba kata. Biarlah setiap kali mari tanya dah. Kata subhanallah, alhamdulillah,
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat belakang dah zikir tu dah. Daripada dulu lagi ingat. Ustaz 5 tahun dulu ingat dah zikir tu. Tapi yang tak ingatnya apa? Kalau tanya hak ni ingat, senyumlah dulu, tak masalah. Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir dah. Bukan tak ingat, ustaz tak banyak ingat. Ingat dah, tapi kurang kuat. Maka itu dia panggil faudah. Maknanya dalam keadaan faudah yang begitu, keadaan yang tidak stabil, ramai di kalangan manusia terlupa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kata apa? Sebab tu dalam keadaan yang berbeza, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dua hadis yang selalu kita sebut, iaitulah hadis ketika Nabi SAW ditanya di manakah ibadat yang paling afdal, ibadat solat sunat yang afdal di mana? Di mana solat yang paling afdal? Solat, ya, solat malam, betul tak? Bukan tempat di rumah. Solat malam. Sebab apa solat malam itu afdal? Kenapa? Kena jawab ni, banyak hadiah ni malam ni. Kenapa solat malam tu solat yang afdal untuk kita beribadat? Kenapa? Sebab waktu tu orang lain tidur. Orang duk tidur, orang duk rehat, kita boleh bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Hebat tak tidak orang ni? Lain jarak orang tidur dengan orang ibadat. Beza ke tak beza? Sangat jauh perbezaan, jarak dia sangat jauh dah. Orang ni beribadat. Satu lagi hadis yang Nabi SAW sebut, Nabi bagi tahu salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin, apa makna? Salat orang yang baik-baik. Awabin, orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Bila? Ketika panasnya kaki unta. Salat apa tu? Salat duha. Kenapa salat duha itu dianggap sebagai di antara salat awabin? Sebab apa? Sebab waktu duha ni waktu kita sibuk, betul tak? Sibuk waktu duha ni. Orang duduk di pasar, orang ni duduk di pejabat, orang ni duduk dalam kebun, orang ni duduk macam-macam. Tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala ni mampu beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil salatul awabin. Ni hari ni kita duduk di bulan Rajab. Lepas pada bulan Rajab, bulan apa? Syaban. Oh, ingat belakang dah lah Syaban tu tak? Lepas Syaban? Alhamdulillah. Bila mari bulan Syaban, Nabi kita SAW berpuasa banyak. Sehingga sahabat kata, kami tak tengok Nabi kita SAW berpuasa sunat lebih daripada dia berpuasa pada bulan Syaban. Usamah, sahabat pergi tanya, ya Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah SAW berpuasa banyak pada bulan Syaban lebih daripada bulan lain, puasa sunat? Nabi kata apa? Bulan Syaban ni bulan orang terlupa kepada dia. Bulan orang terlupa kepada dia. Sebab bulan Rajab ni, bulan kita duduk ni, nama dia bulan haram. Dalam Islam ni bulan haram ada berapa? 4. Boleh sebut? Kadang-kadang angka boleh bagi tahu tak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 satu masa. Sebab apa satu masa 3? Sebab waktu tu orang rihlatul hajj, orang pergi haji. Biasa orang pergi haji ni bulan Zulqa'dah dia pergi haji. Bulan haji Zulhijjah dia ada buat haji. Bulan Muharram dia balik. Jadi aman waktu tu. Itu dia panggil, biasanya orang jahiliyah dulu, walaupun dia jahiliyah, tapi bulan-bulan haram ni dihormati oleh mereka. Jadi orang jahiliyah ni dia hormat bulan-bulan, hari-hari kebesaran dia hormat. Tapi dari sudut amalan dia syirik pada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi bulan haram ni bulan Rajab. Maka Nabi SAW bagi tahu bulan Rajab itu bulan haram. Kemudian lepas pada bulan Rajab, bulan Syaban, orang terlupa, yaghfulun nasu anhu, orang terlupa kepada dia sebab dia duduk di antara 2 bulan yang besar, Rajab, Ramadan. Maka para jemaah sekalian, itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka kita mestilah ambil peluang yang besar sekarang ni, bila kita tengok huru-hara berlaku dalam dunia hari ni, kan, sampai mereka masjid kena tutup, dalam ziarah masjid haram tutup, orang-orang Islam pun ada yang sedih dah. Macam manalah kita nak angkat peristiwa besar yang berlaku ini, bagaimana kita nak hilangkan penyakit-penyakit yang besar. Ana jumpa dalam satu peristiwa tanda, tuan-tuan. Peristiwa ni berlaku pada tahun 478. Tanda 478 Hijri. Peristiwa ini berlaku sebagaimana kata di Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni seorang tokoh ulama hadis dan juga ulama sejarah. Kitab dia nama Al-Bidayah wan Nihayah. Berapa puluh jilid kitab? Kau ada dari masjid kita ni, Al-Bidayah wan Nihayah. Belum ada lagi pengurusi, dia suka kumpul kitab besar-besar ni ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah tu makna permulaan dunia. Dia ambil daripada kejadian dunia ni, mari daripada mana alam ini jadi, daripada hadis-hadis lah. Sebab benda-benda gaib ni tak boleh kita reka sendiri tak? Macam hari ni ahli-ahli sains bagi tahu jarak di antara tu berapa million, itu dipanggil benda-benda yang boleh dibuat kajian. Tapi dari sudut sejarah kita nak kaji macam mana? Ini zaman batu ni berapa juta tahun dulu, cakap boleh lah. Mungkin tak ada tarikh juga. Nah, siapa dia boleh cakap ni berapa ribu tahun ni. Kalau ada pokok besar depan rumah kita, orang tanya, ni pokok zaman bila ni? Zaman Tok Adam lagi berkali. Dia tak ada surat beranak, siapa boleh cakap? Tapi kalau melampau sangat bohong ni, orang pun nampak juga. Molek lah tu. Dah. Awak pun kali hidup zaman Tok Adam juga, dia tanya. Tuan rumah. Mana kata? Marah kita tak? Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wa An-Nihayah. Menarik kitab ni, tuan-tuan. Kalau siapa nak beli. Kalau tak nak beli, dia pun ada orang dah ringkaskan. Dia panggil mukhtasar, ringkasan kepada Al-Bidayah wa An-Nihayah. Sekarang ni masya-Allah penulis-penulis ni, dia boleh baca kitab ni, dia ringkaskan. Sama juga dengan tafsir Ibnu Katsir. Besar kan? Diringkaskan jadi mukhtasar Ibnu Katsir. Itu pun kita belum habis baca lagi, kan? Sekurang-kurangnya kita ada maklumat. Ibnu Katsir kata dalam kitab dia ni, pada tahun 478 Hijri, kasaratil amradi bil humma wat ta'un. Banyak penyakit-penyakit. Humma ni demam panas. Corona ni bermula dia dengan mana? Panas. Ni macam ada corona juga ni. Oh ya, ada orang sebar, dia kata ada seorang syekh mana tahu, dia sudah sebut dah corona. Rupanya corona bukan baru berulang sekarang ni. Dulu sudah ada penyakit-penyakit. Bil humma wa ta'un, dan juga penyakit virus ta'un yang merebak, beramai orang mati bergelimpangan. Maut al-fujaah, mati mengejut, kena habis mati. Di Iraq, di Hijab dan juga di bumi Syam. Mati ni 3 negara ni boleh katakan kena ta'un ni ramai. Matatil wuhush fil barari. Allahu akbar. Binatang-binatang buas juga mati di tengah padang pasir. Maknanya bila wabak ni mari, penyakit ni kuat, semua benda tu mari belaka, hilang. Wa summatalaha mautul bahaim. Binatang-binatang ternakan juga mati lepas pada itu, nasyaallah salamah. 2-3 bulan mari wabak ni, mari pula angin warna hitam. Angin warna hitam yang bawa virus ni, penyakit tersebar sehingga kan pokok-pokok gugur, daun-daun pokok-pokok, dan berlakunya ribu petir. Masya Allah, tabarakallah. Kata Ibnu Katsir, pada waktu itu Khalifah Al-Muqtadi Billah menjadi khalifah pada waktu itu. Dia panggil ulama-ulama dia, macam mana kita nak buat? Kalau kita sini kat semaya hajat perdana tak? Semaya hajat perdana lah, munajat perdana macam-macam. Al-Muqtadi ni ialah ulama-ulama kita duk solat belaka dah, solat hajatnya, solat taubat, tolak ni. Tapi dia kata peringkat negara ada sesuatu perkara yang besar yang mesti dibuat. Maka dia buat keluar satu keputusan, iaitulah diarahkan semua pegawai-pegawai agama ni menguatkuasakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tengok, kena kuat kuasa amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pegawai-pegawai ni dia panggil ahlul hisbah. Zaman dulu dia panggil ahlul hisbah ni,
Siapa dia Al-Hizbah? Orang yang kerja amal ma'ruf nahi munkar. Hizbah zaman kita hari ni orang panggil penguat kuasa kan. Maka dijalankan amal ma'ruf nahi munkar dan dipecahkan alat-alat permainan, benda-benda yang lara, semua benda-benda maksiat dihapuskan. Tak lama lepas pada itu injala, barulah bala virus tadi hilang. Masya-Allah, tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, itu yang dikatakan oleh para ulama kita bahawa bala ni kalau mari, dia tidak akan hilang begitu saja. Tujuannya dengan bala ni untuk apa? Allah sebut dalam Quran, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka, Allah Ta'ala kata, dia uji hamba dia ni dengan baik, dengan yang tak baik. Untuk apa? Untuk apa? Supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ni para jemaah sekalian, para ulama kita, pendakwah-pendakwah telah mengeluarkan beberapa nasihat. Yang pertama sekali, apabila berlakunya huru-hara macam ni, ialah kita kata wabak ni macam satu huru-hara lah kan. Kalau seorang kena, satu pejabat kena, satu kawasan kena, orang ni habis takut belaka. Orang nak duduk dekat pun tak boleh, nak bersalam pun tak boleh, apa benda pun tak boleh. Maka yang pertama sekali, kita kena banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita kembali kepada Allah? Kita sendiri itu bermulakan diri kita dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak bertaubat kepada Allah SWT, iaitulah tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara maksiat. Maka kita jangan mudah kita nak ambil, supaya kita semua ni diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini alhamdulillah sudah banyak doa-doa yang dikeluarkan kan. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar apa? Bila kita pada waktu pagi, pada waktu petang, kita berdoa, Allahumma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang tidak memberi mudarat. Dengan keagungan nama Allah Azza wa Jalla ni, semua benda hak di langit ke di bumi, semuanya kecil belaka di hadapan kuasa keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi adakah hari ni gerak gempur kita mengajak manusia, mengajak masyarakat ni, umat Islam ni, supaya kita semua ni kembali kepada beristighfar banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla? Maka inilah di antara cara supaya Allah SWT hilangkan bala bencana yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Waktu kita mula-mula dengar virus ni mari, ana pun tidak sangka siapa peringkat Mekah kena tutup. Betul tak? Tak sangka kita. Mungkin dikurangkan sikit, mula-mula keluar dulu 2 minggu lepas tak silap, keluar arahan visa umrah digantung. Kita yang nak bersiap sedia dah ni, ramai ada jemaah-jemaah yang dah dapat beg nak pergi umrah ni, dah tiket dah beli dah, tiba-tiba digantung. Keluar pula, tular pula berita mengatakan sementara je, sebab airport nak dipasang alat-alat pengesan di airport tu, alat pengesan di airport. Jadi biasanya dia kesan ni setara mana, dia suluh ya, orang lalu tu nampak dia, lalu depan kamera tu nampak dia punya mana orang jaga airport ni, mana ada orang kesihatan bagi taklimat sikit. Doktor bagi tahu saya, dia kata dia bukan berjangkit macam, tak payah pakai tutup muka, dia kata tak berjangkit, kena bersalam baru berjangkit. Nah itu dia. Maknanya kita duk ingat ke pasang alat ni boleh lepas, rupa-rupanya semalam kemuncaknya sampai peringkat Kaabah kosong. Kita sebagai umat Islam bila tengok gambar macam ni, orang Arab kata haul, rasa macam satu benda yang pelik berlaku dalam dunia ni. Betul tidak? Pelik berlaku. Sudah ada dulu zaman Kaabah ditutup, kalau tak silap saya, pada awal Muharram tahun 1400. Tuan-tuan ingat ke tidak? Awal Muharram 1400. Waktu tu berlaku rampasan Masjid Haram. Ada yang ingat, ada yang tak ingat.
Ingat belakang? Hak lama-lama sikit ni ingat tak? Tahu? 79. Tapi dia yang betulnya tahun 1400. 1400 tu, waktu tu Allah irham bapak saya rahimahullah taala, dia ada dalam Masjid Haram solat subuh pagi tu. Itu sanak dia bawa balik tu, kita dapat sanak cerita. Dia kata peliknya berlaku pada pagi tu, peliknya berlakunya sebelum subuh tu, keranda mayat masuk dalam masjid, berduyun-duyun masuk. Dia kata tak ada bunyi pula Mekah ni dilanda wabak taun ke wabak penyakit sampai orang mati begini ramai. Kan? Biasa adalah 10 orang. Ni tidak ni. Keranda masuk. Penuh masuk. Rupanya dalam keranda tu bukan orang, senjata. Senjata dalam dia. Dia bukan orang. Masa tu Masjid Haram bebas. Kita pergi tak payah buat sewa hotel, tak apa. Beg besar mana pun boleh masuk dalam Masjid Haram. Boleh je letak. Makanan nak masuk, masuk. Nasib baik orang tak bawa dapur yang masak dalam masjid. Bebas lah masa tu. Sekejap, bila berlaku subuh, barulah kita tahu rupanya keranda masuk tadi bukan orang. Keranda itu adalah merupakan senjata-senjata yang dibawa masuk oleh kumpulan Juhaiman, nama dia. Nama geng tu, nama Juhaiman. Geng Juhaiman ni, mereka ini terjebak dengan Imam Mahdi. Ini yang kita kata bahaya ni. Kumpulan-kumpulan yang terjebak dengan Mahdi, orang ni akan berlaku bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab mereka ini biasanya dia akan pergi kepada militan, akan pergi kepada keganasan. Dia satu, dia akan bawa pada geng sesat. Tak jadi. Satu lagi dia akan bawa pada sesat, dan satu kumpulan lagi dia akan bawa pada keganasan. Dua perkara yang kita kena hati-hati. Baiklah para jemaah sekalian, itu peristiwa yang berlakulah. Beberapa hari Kaabah ni kosong, tak boleh masuk. Kemudian yang terakhirnya ni lah, yang baru hari ni, itu pun sahabat-sahabat di Mekah bagi tahu boleh masuk, cuma nak pergi ke dataran Kaabah je tak boleh. Orang tawaf ada tingkat atas, tingkat 1, tingkat 2, naik skota tu boleh je berjalan. Nah, lagi sedap skota tu rasa laku molek. Moga orang jauh berjalan nak tawaf ni. Nah, ada jemaah haji ni pandai juga dia. Bila dia naik motor, dia sihat walafiat. Anak kata siapa dia tawaf dengan motor, dia boleh pahala setengah. Macam kita solat dah. Solat berdiri dengan solat duduk, orang tak uzur, pahala berapa? Setengah. Oh, dia dengar macam ni, dia pergi tawaf 2 kali. Orang kata pandai sungguh jemaah haji saya ni, hebat. Ada orang repot pula ustaz, kumpulan motor tu tawaf 2 kali dia, sebab tak kata dapat setengah, 2 kali saya penuh. Orang kata bijak sungguh dia orang. Kita pun tanya fatwa lain pula, macam mana kata saya kita nak perangkap buat ni. Kata gini, tanya geng motor ni, dia sewa untuk berapa kali? Dia tersewa untuk sekali tawaf je. Yang kau pergi tawaf 2 kali tu, siapa suruh? Pergi bayar sekali lagi. Kena yang kedua tu barulah senyap, tak apa naik motor. Dia kata pasal tu lah kita dengan ustaz ni jangan duk lawan sangat dah. Dia banyak masalah-masalah yang berlaku. Maka para jemaah sekalian, yang kedua yang kita kena perbanyakkan tadi, selain daripada kita, yang pertama tadi kita banyak istighfar kepada Allah SWT, yang kedua marilah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadilah, pagi petang kita baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama'. Dan juga setiap kali kita berhenti tempat, ni ingat ni tuan-tuan ni, bila kita berhenti mana-mana tempat, sebelum keluar daripada kereta, sebelum pergi nak naik kapal terbang, sebelum kita turun nak pergi ke taman tu, elok kita baca doa dulu. Cuba kata a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Ingat dah? Cuba kata. Kita ijazah ni biar siapa ingat. Mudah ya gini cara. Selalu anak kalau ajar zikir ni, doa, kita akan ajar mengikut bunyi dia. Yang pertama, a'udzu. Kata
Bikalimati. Tapi payah nak sebut. Bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaqa. Boleh 5 kali. 5 huruf. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Coba kata. Masya Allah, tabarakallah. Orang cerdik belakang sini ingat belakang dah. Sekali ajar boleh ingat dah, Masya Allah. Dia kata ingat dah ustaz. Tak. Tapi lepas pada ni tak tahu nak kata mana. Itu masalah dia. Masa nak amal, ingat lah. Ingat virus ni, ingat corona, ingat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi SAW sebut, mana-mana orang yang baca zikir ni pada waktu pagi, pada waktu petang, dan khususnya bila kita nak berhenti di mana-mana tempat. Berhenti mana-mana tempat. Biasalah tempat orang ramai kan, di airport ke, di mana-mana. Sampai kita hari ni tak tahu nak kata. Ada setengah orang dulu jalan terpegang ya, kat pegang tangan. Sekarang ni tak pegang dah. Pegang jalan, pegang tubuh dia je. Takut berjangkit belakang. Nak kata apa? Semuanya dia takut. Maka kita baca doa ni insya-Allah. Kalau kena juga tu bukan salah doa, salah kita. Mula jadi waktu tu kita tak baca. Pernah berlaku pada sahabat yang meriwayatkan hadis tentang siapa dia baca zikir ni tak kena, tidak digigit. Akhir kali dia kena. Sahabat lain kita tanya, betul ke hadis yang kamu riwayat tu? Dia kata betul. Habis kenapa kau kena? Aku tak baca. Sebab tu dia kata, kalau hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW kan, kalau hadis ni mari kena kita, bukan salah hadis, salah kita. Tapi kalau pergi ambil hadis yang tak sahih, ada yang pelik-pelik, lepas tu kita bawa berdasar kepada hadis ni, salah, bukan salah kita tu. Bukan salah hadis, salah kita. Kenapa pergi ambil yang sekarang ni? Ada satu kumpulan, nama dia Hayatul I'jazil Ilmi. Hay'ah, badan pengkaji hadis-hadis sains dan juga dalam Quran. Dia kaji, dia kata syarat yang pertama kita nak kaji, mesti ambil hadis yang sahih. Saya kata kalau ambil hadis tak sahih, memang tak betul lah, sebab tak sahih daripada Nabi. Kita kaji apa pula kata-kata orang kan. Macam hadis Zubab, apabila hadis lalak tu masuk jatuh dalam air, apa kita kena buat? Kita kena selam balik lalak tu, walaupun kita tak nak minum. Biasa orang tak minum dah jatuh lalak ni. Kalau orang minum kat kedai kopi tu, kalau last sekali baru jumpa lalak tu, tuan kedai pun tak percaya. Yang kau minum habis setengah gelas dah, baru nak repot ni, kenapa? Itu orang tak nak bayar tu. Baik. Maknanya bila kita nak kaji tu, kita kena ambil hadis yang sahih, diletak dalam makmal sains, dia akan jumpa benda-benda yang ajaib yang disebut oleh Nabi SAW. Baiklah para jemaah sekalian, yang ketiga, di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, walaupun dia tak sebut virus, tapi di antara doa yang menarik untuk kita baca. Saya dah tengok orang Arab pun sebar benda ni, orang Melayu pun sebar. Alhamdulillah kita pun buat satu poster, tolong sebarkan. Iaitulah doa, coba kata, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Dia ada 4 benda ni. Allahumma, ya Allah, aku minta berlindung denganmu minal baras. Baras ni penyakit kulit. Penyakit mari daripada kulit. Dia menjadi, orang Kelantan kata bala. Bala ni bukan apa benda bertampur sopok. Wal junun ni na'udzubillah lah, orang kena belakang dah, tak terjemah pun tahu tak, penyakit gila. Yang ketiga, wal juzam, penyakit kusta. Penyakit kusta ni penyakit tak boleh duduk dekat orang ni. Penyakit kalau kena dia, kena kuarantin, betul tak? Penyakit corona ni kalau kena dia apa jadi? Kuarantin. Seorang dia boleh hidup, isteri dia pun tak boleh, dia akan berjangkit juga. Ini masalah kita, na'udzubillah kan. Yang keempat tu, wa min sayyi'il asqam, daripada segala jenis penyakit-penyakit yang berbahaya.
Termasuk kita niatlah dengan kansernya, dengan penyakit apa yang kita takut atas dunia hari ni, penyakit yang ditakuti oleh kita semua ni. Kanser. Lagi? Stroke. Apa lagi? Kecil manis takut ke? Ramai orang tu. Macam biasa-biasa je kecil manis tu. Tapi boleh sebutlah. Kecil manis lagi. Jantung. Sekarang ni penyakit jantung ada dua, doktor kata. Jantung tersumbat dengan jantung berhenti. Itu mana? Kalau sumbat tu insya-Allah ada dia punya boleh masuk kalbok lah, macam-macam dah, bypass boleh buat. Tapi kalau berhenti masuk mana? Masuk kubur lagi tu. Ramai ni kes-kes yang terbaru ni saya tengok dalam orang buat kajian tentang hadis yang menunjukkan bahawa di antara tanda-tanda kiamat kasratu mautil fujaah. Ramai orang mati mengejut. Ramai orang mati mengejut. Sekarang ni kawan-kawan kita yang mati, semalam sahabat saya mati 2-3 hari lepas. Solat subuh sekali yang kita sebelah. Tengah hari itu isteri bagi tahu meninggal ada Pak Haji ni. Dia ambil wuduk nak pergi solat zuhur masjid, mati. Apa sebab sakit? Tak ada sakit apa-apa, jantung dia berhenti, dia mati. Itu je. Sebab dia. Pasal itulah ulama kata al-asbab muta'addidah wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian tu banyak, tapi mati satu je. Betul tak? Mati satu je, tak menyamuk mati. Tapi sebab nak mati itu banyak. Maka bila kita sebut wa min sayyi'il asqam, para jemaah muslimin dan muslimat pada waktu itu kita boleh niat ya apa saja. Kita takut apa? Ya Allah, jauhkan aku daripada segala penyakit yang berbahaya. Sebutlah. Dengan stroke-nya, dengan kansernya, dengan virus-virusnya apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat. Dan jangan lupa, jangan setakat kita ya, saya dan keluarga saya dan orang-orang yang saya sayangi masuk belaka. Kalau kita kan, orang kita sayangi kan, isteri kita, anak-anak kita kan. Kalau isteri pula orang-orang yang sebaliknya. Jadi kita kena belajar doa ni, teknik doa kita belajar melalui Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kalau dia doa, dia tak doa seorang dia. Betul tak? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, jadikan aku diri solat dan zuriat aku. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucu aku daripada menyembah berhala. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil teknik doa. Kita kena belajar dengan doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS. Dan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak. Cuma kita ambil yang atas. Sebab Nabi Ibrahim ni di antara Nabi yang dijadikan contoh kepada umat ini. Karena itu setiap kali kita selawat, Nabi Ibrahim disebut tidak? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim dua kaitan yang dekat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati wa bijnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ajar kepada kita berdoa, biarlah kita doa semua sekali. Maka ini di antara apabila marinya zaman-zaman yang kita rasa pelik begini, ketika itu kita kena banyak bersabar. Bersabar dengan apa? Bersabar dengan melakukan amalan yang telah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluar oleh daripada Anas bin Malik, dikeluar oleh Imam Tirmizi, Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun, selagi akan datang ke atas manusia ini satu masa, al-qabidu ala dinihi, orang yang berpegang dengan ajaran agama, kal qabidi alal jamri, seperti orang pegang bara api. Pegang bara api ni sejuk ke panas? Bukan pegang arang tak apa sejuk dah. Pegang bara api panas. Maknanya kalau kita nak pegang bara api, bila kita pegang panas, kalau kita lepas jatuh. Demikianlah gambaran orang yang berpegang dengan agama di akhir zaman, kita akan duduk macam itu. Waktu itulah sahabat-sahabat kita yang baru menerima Islam, kena pegang betul-betul dengan ajaran Islam kita ni. Pegang betul-betul, jaga solatnya, jaga hadiri majlis-majlis ilmu. Sebab kita ni akan lemah seorang, tapi bila kita mari solat berjamaah, kita akan rasa kuat ke tak kuat? Rasa kuat. Sebab apa rasa kuat? Kita tengok saudara kita Islam ramai. Masya Allah, tabarakallah. Itu di antara salah satu daripada hikmahnya haji. Kenapa haji kena pergi? Sebab perhimpunan umat Islam di mana? Di Arafah.
Arafah tak ada bangunan. Kalau buat bangunan kita tak terasa orang ramai. Betul tak? Ni kita duduk dalam khemah pun tak terasa dah. Cuma yang berasa ramai tu sebab apa? Sebab mikrofon kuat sangat. Hasbi Rabbi Jallallah punya ni pula. Hak ni punya labbaik Allahumma labbaik. Hak ni pula macam-macam zikir yang kita ada. Jadi itu tapi orang tak nampak. Sebab apa? Masing-masing pakej sudah diatur oleh pihak muassasah. Patut kita satu tempat je duduk macam di mahsyar. Satu kumpulan je kita akan duduk di mahsyar. Esok mana ada atap, mana ada dinding, tak ada apa. Orang manusia bangkit di akhir kiamat esok dalam satu tempat yang dipanggil mahsyar. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, maknanya orang yang berpegang dengan agama kita di akhir zaman ini seperti orang yang berpegang dengan bara api. Para jemaah sekalian, kita balik kepada, kita tersimpul balik kepada hadis yang saya baca di awal tadi. Apa dia? Al-ibadatu fil harji. Orang yang boleh beribadat di saat huru-hara, orang ni diberi pahala seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bila di saat begini nak pergi Mekah tak boleh. Tuan-tuan para jemaah sekalian, jangan susah hati. Saya ni dah daftar dah nak pergi Mekah, kan? Sebab apa nak pergi Mekah? Nak dapat pahala, nak pergi ambil haji, nak pergi umrah. Kalau kita duduk di kampung kita ni, pahala haji dengan umrah dapat ke tak dapat? Dapat. Bila dapat? Siap Jumaat. Nak dengar orang lain pula jawab. Ya? Alhamdulillah. Puak-puak RTM ni boleh setiap hari dapat. Ada orang kerja RTM sini? Ramah dah dia. Ramah dah, sama-sama huru-hara lagi ramah dah. Sekali kapal terbang break, saya tengok kes corona ni saja dalam berita kata 100,000 kata silap Etihad punya kapal terbang diminta cuti tanpa gaji. Tak nak terbang kapal terbang. Masya Allah, tabarakallah. Baru ni saya jumpa satu kumpulan, dia tak mahu dah berlatih senjata, dia nak naik unta, naik kuda balik. Saya kata apa? Dia kata di akhir zaman nanti orang tak main dah senjata-senjata ni. Sebab apa? Minyak pun tak ada, nak terbang tak boleh. Kapal terbang ada, minyak tak ada. Kita kata Masya Allah, pandai belakamu. Waktu kapal terbang ada, naiklah dulu. Tak kenapa tak mau naik dah je. Kita ni kadang-kadang nak cepat sangat benda yang tak perlu ni. Baik, maknanya bila kita kata di saat ini kita nak pergi Mekah tak boleh, tapi kita masih lagi mendapat pahala-pahala seperti yang kita buat di Mekah. Iaitulah pahala yang pertama, solat berjamaah. Bila solat berjamaah, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, ingat ni tuan-tuan, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian syarat nak cukup syarat haji ni, lepas solat subuh berjamaah duduk zikir sehingga terbit matahari, syuruk dia panggil kan. Lepas waktu syuruk berapa minit? 28 minit tu bagus dah tu. Kita ambil yang minima ya. Lebih kurang 15 minit. Dalam pejabat kenyataan daripada bayan Jabat Mufti wilayah pada sebut dah 12 hingga 15 minit kita letak. Maknanya kalau syuruk kita pukul tu, tengok 21 campur 15 jadi berapa? 7.36. Kita solat 2 rakaat. Nabi SAW beri kepada kita hadis. Dalam hadis Nabi kata apa? Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nak ke tak nak? Masya Allah, tabarakallah. Banyak lagi peluang apa? Jangan kata tak lagi haji tak dapat. Kita boleh buat di sini amalan-amalan. Ada satu senarai, tapi malam ni tak bawa. Senarai amalan-amalan yang berpahala haji dengan umrah. Masya Allah, tabarakallah. Amalan kita buat ni pahala lah. Macam orang baca Quran, baca Allah 3 kali, boleh pahala apa? Habis declare ziat malam, saya khatam Quran dah hari ni. Baca 3 kali kul je. Satu lagi yang kita kena buat selain daripada kita ibadat fil harji, iaitulah apa yang telah disebut oleh doktor kita tadi dalam kitab dia Fiqh al-Manhaji yang kita mengajar ni, dalam bab muamalat. Bab muamalat je. Bab muamalat ni para jemaah sekalian, di antara bab yang paling besar. Kita kadang-kadang kita nampak ibadat yang besar, tapi muamalat tak nampak. Sebab ni kita duduk minum air ni, air saya ni confirm ustaz, ni ada logo halal. Logo halalnya, duit yang kita beli halal ke tidak? Saya tak pernah mengaji sebab tu. Yang penting saya minum air ada logo halal. Tak boleh. Kita kena tengok
Air ni halal, maknanya zat air tu. Tapi kita nak dapatkan air tu melalui mana? Melalui duit. Duit yang kita perlu ni, itulah yang kita kata fake muamalah. Fake muamalah ini setengah ulama kata fake halal haram. Dalam penelitian saya, di antara fiqh yang kurang popular. Betul. Orang tak apa ramai ngaji bab ni sebab sakit kepala. Allah, baru je beli saham ni. Ustaz tu kata tak betul pula dah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Betul tak tukar juga. Duduk situlah sahamnya. Ada siapa? Orang yang paling suka mengajar, pergi mengaji, tafsir, tasawuf. Suka tasawuf. Sebab tasawuf ni duduk bincang murtabak atau murtabak ni, akhir kali dia tak tahu duduk murtabak mana. Anda ingat waktu anak saya budak-budak tu, Allah irham bapak kita ni mengajar kitab tasawuf. Orang tanya dia, tuan guru kita dia khatam dah kitab tasawuf ni, kita ni sudah naik murtabak mana ni? Dia sengih suka. Puak-puakmu ni boleh makan murtabak je, dia kata. Allah, anak murid ni kecil hati. Tuan guru, berapa tahu kita nak khatam ni boleh makan murtabak? Aku tengok mu solat sunat tak bertambah 2 rakaat daripada dulu sampai hari ni. Nasib baik dia tidak qasar solat sunat. Kalau tidak, daripada 2 jadi 1. Mungkin nasib baik. Rasa kalau solat sunat boleh qasar, berat kita ni. Nah. Itulah dia panggil realiti kita para jemaah sekalian. Di saat zaman kita mutaakhir ni, al-qabidu ala dinihi kal qabidi ala jamri. Orang yang berpegang dengan agama seperti pegang bara api. Kita yang sudah Islam lama, saudara-saudara kita yang baru, pegang dengan agama ni. Kalau tak faham, kita mengaji. Kalau rasa tak kuat duduk seorang, mari kita duduk di masjid ramai-ramai, jumpa dengan sahabat-sahabat kita ni. Macam mana saya ni rasa down, rasa lemah, sebab kita ni akan rasa kuat apabila kita berada ramai-ramai. Maka disyariatkan solat berjamaah supaya kita rasa kuat. Disyariatkan kita pergi haji supaya kita nampak, yalah solat jemaah ni kuat puak kita ya ni. Tapi bila kita pergi haji, macam-macam jenis orang jumpa. Betul tak? Ada juga orang goni, orang kampung kan. Ada juga orang ni Islam ni, dia tengok orang negro pelik dah, dia tengok ada juga rambut polah, Islam juga orang ni. Mari orang putih dalam cerita dia hero ya, tak ada kerja lain. Hak dia tengok TV tu, siapa Mekah orang putih pula dah talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Pelik. Maka kita merasakan itulah para jemaah sekalian, marilah di saat kita sibuk setara mana pun, biarlah kita banyak menjaga ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, jaga solat kita, jaga berjamaah kita, jaga kita punya zikir pada waktu pagi, waktu petang, zikir lepas solat, zikir apa saja dalam kehidupan kita ni. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu tazkirah ringkas kita sempena dengan peristiwa yang berlaku dalam dunia hari ini. Banyak orang hantar video saya tentang teori-teori, kita nak sebut pun tak tahu. Dia kata corona ni konspirasi ke apa benda, kita kata biar ahli sains lah cakap itu. Yang saya nak sebutnya, corona ni Allah nak suruh kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Nak suruh Allah uji. Dulu kalau kita nak pergi mana tempat tak rasa apa. Sekarang ni nak masuk tempat takut, baca doa dulu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kan kita beriltijak kepada Allah, aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala perkara yang tak baik yang diciptakan. Bagaimana kita? Kuat tak kuat? Kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Makhluk Allah Ta'ala yang paling kuat sekali siapa? Makhluk yang paling kuat, malaikat. Pasal apa malaikat kuat? Sebab malaikat tak pernah derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari makhluk yang kedua, jin. Jin yang ketiga manusia. Di antara manusia dengan jin, siapa lebih kuat? Manusia lebih kuat. Tapi dalam Quran jin kata ada di kalangan manusia ya'uzuna birijalin, pergi minta berlindung dengan jin. Orang ni akan lemah. Sebab apa lemah? Sebab kenapa dia berlindung dengan jin, tidak minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orang mukmin kena duduk situ. Tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, di samping kita berusaha betul-betul, insya-Allah kita akan kuat. Malaikat paling kuat sebab dia tak pernah derhaka. Jin ada yang kuat, yang beriman, dan ada jin yang lemah. Orang buat bandingan waktu Nabi Sulaiman offer kepada jin dengan manusia. Siapa nak bawa mari singgahsana Balqis? Jin kata apa? Dia kata sebelum membangun. Manusia? Siapa kuat? Sebab apa? Sebab dia punya kekuatan, tawakal dia, jiwa dia lebih tinggi daripada mereka itu.
Jadi insya-Allah azza wa jalla, mudah-mudahan motivasi yang dapat kita buat ni, 2-3 doa yang telah saya kemuka ajar tadi, bukan doa pelik-pelik biasa dah kita doa-doa tu tak. Pasal terjemah kata doa ni ingat dah. Ingat ustaz nak ajar hak pelik lagi. Manusia ni suka hak pelik, hak tak pelik tak jadi. Nah, kalau saya ajar hak pelik malam ni hu sampai cerah, saya ingat ramah orang zikir malam ni. Nah, kalau baca ni subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, dia kata berapa kali ajar hak tu juga ni. Nah, kalau berapa hak tu juga pun tak buat juga, ada masalahnya. Nah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.